Alhamdulillah. Apa yang Pak nak sebutkan di sini bahawa kebanyakan antiseptik ini dibuat dalam bentuk minyak. Ini minyak, bentuk minyak. Ini juga minyak bubut. Ini juga minyak habatus sauda. Kebanyakan dalam bentuk minyak. Dan salah satu lagi herba yang digunakan untuk antiseptik. Ini Pak nak sebut. Nak tengok ramai tak siapa yang tahu ni. Dringo. Ini bukan Ringo. Dringo. Ya, apa itu Dringo? Dringo bahasa Indonesia. Ya, jerangau. Jerangau. Ya, jerangau ada dua, seperti mana kuliah kita yang lepas Pak Ji dah terangkan. Satu jerangau putih, satu jerangau yang biasa. Jerangau itu digunakan banyak kegunaan. Salah satunya adalah antiseptik. Jerangau dimasukkan dalam minyak MPH. Sebab apa? Dia antiseptik. Ataupun kalau kita ambil saja jerangau, kita masakkan dia dengan minyak, maka dia sudah boleh guna sebagai antiseptik. Masya Allah. Dan boleh diminum. Air jerangau boleh diminum untuk menghilangkan keracunan. Yang dulu ada Pak Haji ceritakan bagaimana ada percubaan membunuh diri bagi seorang ibu. Dia terlalu duka cita yang berpanjangan. Masya Allah. Pak Haji pun tak faham kenapa nak duka cita yang berpanjangan. Ya. Hidup pun pendek, kenapa nak berduka cita berpanjangan? Ya. Alangkah seninya kita, kecilnya kita. Alangkah singkatnya masa. Kenapa nak menangis bak kiamat yang berpanjangan? Kenapa kita nak dijadikan dunia ini gelap, gulita? Gunakan masa kita ini walaupun kita tinggal bersendirian. Tinggal bersendirian. Gunakan masa ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana kehidupan sebenar kita ialah kehidupan di akhirat. Sebab itu kita kena mencintai, mencintai para kiai, orang-orang alim ulama, orang-orang yang beriman. Seperti mana dikatakan oleh seorang ulama mengatakan, Ya Allah, aku mencintai orang-orang yang beriman itu walaupun amalku tidak sebanyak mereka. Ya Allah, aku membenci ahli-ahli maksiat walaupun dosaku lebih banyak daripada ahli maksiat. Cinta. Ya, baik. Ini kita di mana pula ni? Pak Haji nak pergi ni? Jerangau. Jerangau. Jerangau ni untuk ubat sakit perut. Jadi ibu tadi dia makan paracetamol 30 pil paracetamol makan. Tujuan dia apa? Nak bunuh diri. Memang paracetamol ni kalau kita makan, dia akan kena ke liver, dia akan mati. Tapi dia sebelum dia nak mati, dia menyesal. Dia lari pergi ke rumah jirannya. Dalam keadaan hampir-hampir nak pengsan itu, dia sempat beritahu pada jirannya, aku makan Panadol nak bunuh diri, pengsan. Pengsan tu, lepas tu meninggal lah. Tapi belum sempat dia meninggal, jirannya ada pokok jerangau putih. Diambilnya, ditumbuk cepat-cepat, ambil airnya, diberi minum. Alhamdulillah, orang itu masih hidup lagi sampai sekarang. Jerangau, anti racun, antibiotik, antivirus, antiseptik yang gunakan ini. Alangkah hebatnya para penciptaan Allah ini. Malu kita untuk memperkatakan nikmat apa lagi yang kita nak dustakan. Jerangau, pokok jerangau. Ada yang tak kenal jerangau tak? Pokok dia tu macam menerung. Menerung lagi tak kenal. Jerangau pun tak kenal. Dia tumbuh tinggi tu, lepas tu ada ubi-ubinya, rhizome. Dia bagi rhizomenya panjang, rimpangnya panjang begitu. Itulah nama jerangau. Ataupun kita panggil Dringo. Sedap nama Dringo. Indonesia panggil Dringo, jerangau. Baik, itu juga salah satu daripada herba antiseptik. Allahu Akbar. Kalau begitu, kenapa dalam masyarakat kita dulu ketika buat minyak ini, mereka dah masuklah jerangau. Kecor. Kecor itu bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia panggil cekor.
cekor. Bukan, bahasa Indonesia apa? Kencor. Malaysia panggil cekor. Cekor, jerangau. Dua-dua ini adalah dua yang digunakan. Kalau ada jerangau, adalah cekornya, sebagainya. Subhanallah. Itu yang Pak Haji nak ceritakan. Dan seterusnya, ada juga yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa daripada jerangau ini juga untuk demam. Demam. Kita boleh rebus jerangau bagi minum untuk ubat demam. Sebab apa? Demam mungkin bakteria, mungkin virus. Ya. Kemudian dia juga untuk ubat cacing. Dan tak ramai orang tahu bahawa jerangau itu adalah untuk ubat kanser. Dulu banyak sekali digunakan jerangau untuk ubat kanser. Dia antioksidan, anti radang. Ya. Itu di antaranya. Kemudian seterusnya, dia juga baik untuk selepas bersalin. Ya, perawatan lepas bersalin memang betul lah. Dulu orang ambil jerangau ni salah satu herba yang direbus, buat minyak. Ya. Lalu kemudian juga untuk masuk angin. Jadi kalau kita minum minyak MPH ni, minyak bubuk ini, kita sudah ada untuk anti angin, untuk masuk angin. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu kita tengok bagaimana pokok jerangau ini, ya, jerangau ini kita gunakan. Jerangau. Jadi oleh sebab itu maka itu adalah herba seterusnya. Yang seterusnya adalah bawang putih. Bawang putih juga adalah merupakan antiseptik. Bawang putih boleh kita gunakan. Jadi kalau kita tumbuk bawang putih itu boleh kita letakkan. Atau yang selalu Pak Haji katakan, minyak bawang putih. Macam mana? Potong saja bawang putih, masuk dalam minyak cold press, minyak VCO atau minyak zaitun. Jadilah minyak bawang putih. Minyak bawang putih itu disapukan untuk antiseptik, untuk luka, sebagainya. Dan kalau dia ambil bawang putih, dia jadi apa? Dia juga untuk antihistamin, untuk sinusitis, untuk jerawat, untuk blood circulation. Untuk bawang putih ni, dia membuatkan darah kita sentiasa mengandungi oksigen yang tinggi. Bawang putih untuk hipertensi, tekanan darah tinggi. Bawang putih untuk jantung, baik untuk jantung. Jadi, dia tidak terkhusus kepada antiseptik saja. Itu di antaranya. Bawang putih. Allahu Akbar. Dan kita boleh gunakan bawang putih ini juga untuk goreng-goreng, makan. Dia baik untuk pencernaan. Sebab apa? Sebab masalah keracunan itu berada pada bakteria dalam perutnya atau bakteria yang ada dalam ususnya. Sebab itu, kalau kita menternak ayam, macam mana kita nak tengok ayam kita sihat? Usus dia sihat. Macam mana nak bagi usus ayam sihat? Kita bagi antiseptik. Antiseptik kan dekat luar. Antiseptik dia yang digunakan, antibiotik. Apa dia? Tengok. Bawang putih. Kedua, mimba. Yang ketiga, apa dia lagi kita gunakan? Kunyit. Baik. 3 ini pun dah cukup dah. Bawang putih, kita campurkan dengan mimba, campur dengan kunyit, diperah, ambil airnya, dibuat sebagai minuman. Dah cukup. Sebagai antibiotik kepada ayam organik. Kita tak perlu kita gunakan daripada vaksin. Dah cukup dah menggunakan daripada itu. Kunyit boleh digunakan. Jadi kunyit itu juga betul. Kalau kita luka, kita sapukan pada kunyit. Air kunyit itu untuk mengelakkan luka itu jadi menanah. Kerana kunyit itu adalah antiseptik. Daun mimba. Mimba adalah antiseptik. Orang guna untuk penyakit-penyakit kulit. Yang dibuat sabun sebagainya. Dan begitu juga kita boleh gunakan kunyit. Kita gunakan bawang putih. Bawang putih itu antiseptik. Jadi pergabungan 3 antiseptik. Bawang putih, kunyit dan mimba. Cukup untuk membuat antibiotik untuk ayam. Kalau guna untuk kita, ya guna untuk kita boleh. Kalau kita masuk lagi temulawak, Masya Allah, lagi bagus kita menggunakan temulawak. Lagi bagus.
Kerana bila kita gunakan temulawak, dia menjadi antiseptik. Masya Allah. Baik. Jadi itu adalah antara yang nak sebutkan bagaimana antiseptik yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu juga apa dia? Satu lagi, brotowali. Sesuatu yang pahit. Brotowali, pokok cerita, pokok empedu bumi, sambiloto. Brotowali itu dimasak dalam ini, dalam minyak MPH, brotowali, untuk dapat antiseptiknya, untuk sakit kulitnya. Jadi kalau ada sakit merah-merah di kulit itu, sapu saja dengan minyak bubut. Jangan ambil kimia. Ya, kerana dia adalah bertindak sebagai antiseptik sebab dia ada brotowali. Dia ada juga daripada pokok sambiloto. Sambiloto, brotowali adalah antiseptik. Masya Allah. Jika diminum, ya boleh diminum. Sambiloto itu orang minum untuk hipertensi. Tinospora crispa, dia ada bahan namanya palmitin, ya, untuk menurunkan hipertensi. Masya Allah, ya. Itu yang Pak nak sebutkan. Sirih. Sirih antiseptik. Kalau kita luka, kalau tidak ada apa, ambil sirih. Tumbuk, letakkan. Antiseptik. Sirih boleh digunakan untuk ubat komor. Antiseptik. Dan sirih boleh digunakan untuk apa? Pencuci pada wanita. Ya, yang kita sebut sebagai apa dia? Dedicare. Yang kita keluarkan itu daripada sirih. Jangan kita gunakan daripada kimia. Nanti kalau kimia itu dia membunuh bakteria-bakteria yang baik. Sirih digunakan sebagai antiseptik. Masya Allah. Dan antiseptik ini memang banyak juga digunakan untuk orang perempuan. Khususnya kalau guna kimia sebagai bahan pencuci, nanti akan menyebabkan bakteria baik yang ada dekat situ juga musnah. Menyebabkan nanti akan berlaku keputihan. Candida itu salah satunya terjadinya kepada perempuan kerana keputihan itu kerana salah satunya ialah bahan kimia. Pakaian dicuci dengan bahan kimia. Pakaian yang dicuci dengan pewangi. Ya, kemudian begitu juga menggunakan bahan-bahan pencuci. Begitu juga dengan sabun. Ada sabun yang bahan pencucinya tinggi dan kuat, yang menyebabkan kemusnahan dan akhirnya terjadi penyakit tersebut. Itu adalah antaranya. Jadi sirih digunakan. Begitu juga untuk sariawan di dalam mulut ini, kita komo menggunakan sirih. Kita ambil sirih, kita boleh komo. Kemudian seterusnya apa dia? Kopi. Kopi macam tu juga. Kopi, jikalau kita luka, ambil serbuk kopi itu kita letakkan. Dia menjadi antiseptik. Air kopi jadi antiseptik. Apa yang Pak nak masuk ya? Kopi hitam. Kopi daripada biji kopi yang hitam tu digoreng, yang disangrai, bubuknya itu, serbuknya itu menjadi antibiotik. Masya Allah. Itu sangat-sangat baik. Begitu juga yang boleh jadi antibiotik ialah pokok legundi. Legundi ini ataupun kalau Malaysia panggil lemuni. Pokok lemuni yang daunnya itu warna hijau di atas, di bawahnya berwarna ungu. Yang dibuat nasi ulam kalau dekat sini. Jadi di situ juga adalah merupakan antiseptik. Boleh dibuat, direbus. Kebanyakan antiseptik ni boleh digunakan untuk ubat resedung. Mudah saja. Tengok, kalau kita boleh guna untuk ubat resedung, dia adalah antiseptik. Bagi herba, bagi herba. Pak Haji bercakap ni untuk herba, bukan pada kimia. Apa dia? Misalnya apa dia? Leguni, baik untuk resedung, baik untuk sinusitis. Dia adalah antiseptik. Dia adalah anti-kanser juga boleh gunakan. Kemudian juga sirih juga boleh digunakan dengan cara menguapkan. Hirup wap. Dia bernafas daripada air sirih yang kita panaskan. Cengkeh. Cengkeh. Masya Allah, minyak cengkeh boleh digunakan untuk menghilangkan masalah resedung. Sebagainya, cengkeh. Masya Allah. Dan termasuk juga bawang putih.
Dia juga guna untuk resedung. Betul kan? Jadi oleh sebab itulah maka kita gunakan. Begitu juga kita gunakan daun urat. Daun urat ni mungkin tak ramai yang tahu. Dinamakan Plantago. Plantago tu daunnya itu besar itu. Itu juga dia ubat luka. Plantago. Begitu juga kita boleh gunakan daun rumput kapal terbang. Boleh gunakan untuk ubat luka. Ataupun daun Jepang, pohon Jepang, ya, yang digunakan dalam Perang Dunia yang kedua. Jadi oleh sebab itu banyak sekali yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa dia adalah merupakan antiseptik. Baik, apabila kita lihat kepada herba pula, apa pula produk-produk? Apakah produk selain daripada minyak perawan herba untuk antiseptik, begitu juga minyak but-but, MPH dapat digunakan, minyak habatus sauda boleh digunakan, minyak VCO. Sangat baik. Boleh digunakan untuk luar, untuk sapu dan boleh guna untuk minum. Antiseptik, minyak zaitun. Sangat baik, boleh digunakan untuk luar dan boleh digunakan untuk minum. Masya-Allah. Antiseptik, antibiotik, minyak yang jenis-jenis yang namanya minyak. Dan salah satunya ialah pegagar. Pegagar itu juga adalah antiseptik. Kalau kita luka, tumbuk saja pegagar itu letakkan. Dia akan menghentikan luka. Masya Allah. Begitu juga dengan pegagar kalau kita minum. Dia menjadi antibakteria. Antibiotik alami yang digunakan. Acetocoxide. Masya Allah. Ya, kita boleh gunakan daripada teh herba. Teh herba. Jadi itu adalah kesemuanya. Dan selain daripada itu juga, kita boleh juga kita gunakan bunga lalang. Bunga lalang. Kalau ada bunga lalang, ambil bunga lalang itu dibakar jadi abu. Bila abu itu dicampur dengan minyak VCO. Letak untuk luka terbakar. Dia tak keluarkan air bisa. Luka terbakar. Allahu Akbar. Antiseptik. Macam mana pula dengan aloe vera? Antiseptik. Banyak sekali kalau kita katakan antiseptik, tanaman-tanaman antiseptik ini yang ada di persekitaran kita, yang kita tidak jumlahkannya, yang kita tidak sebutkan dekat sini sebagainya. Begitu juga buah maja. Tahu tak buah maja tu apa? Buah maja tu buah macam buah tembikai, buah semangka tu. Buah dia besar-besar, gantung-gantung gitu. Itu dia panggil buah maja. Ketika kita potong tengah tu dia putih isinya itu, ambil isinya itu, kita makan. Itu buah maja. Banyak di Indonesia. Banyak buah maja ni. Cuma di Malaysia jarang sekali yang ada buah maja ni. Misalnya, itu adalah antaranya. Begitu juga dengan banyak lagi tanam-tanaman yang lain. Cuma kita ada guna juga Anti-Rex. Ini produk kita, Anti-Rex. Anti-Rex ini dia juga menjadi salah satu daripada antiseptik untuk sakit kulit. Kita sapu, campurkan dengan air, kita sapu. Kemudian kita boleh minum sebagai antibiotik untuk hilangkan keracunan dalam tubuh badan. Subhanallah. Bagaimana pula dengan SJ2? SJ2, ya boleh kita spraykan, semprotkan pada kulit SJ2, ya, dan ataupun embun pagi kita semprotkan dekat kulit, dan juga embun pagi boleh semprot pada bawah lidah. Ya, embun pagi dengan SJ2 itu ada satu bahaya yang sama, tetapi embun pagi kita gunakan dalam bentuk spray. Sementara SJ2 itu dalam bentuk kapsul. Jadi apabila kita gunakan itu, boleh guna untuk kat luar. Subhanallah. Ada orang yang lukanya itu disebutkan dah bertahun-tahun. Masya Allah. Kemudian dia kata luka itu hilang, dia hanya gunakan HGH. Itu satu lagi. HGH, Human Growth Hormone. Dia adalah antiseptik. Kita spray saja. Kita spray saja di luar dan spray juga di bawah lidah.
Masya Allah, dia sangat-sangat baik. Macam mana pula dengan kulit manggis? Itu Skylab. Itu Skylab yang kita keluarkan di Indonesia. Skylab itu menggunakan kulit manggis untuk menghilangkan masalah yang kita katakan masalah pada kulit. Itu tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum. Allah, apa yang Pak Haji nak sebutkan ini terlalu banyak. Begitu juga dengan daun moringa. Boleh kita gunakan untuk kulit. Cumanya di dalam praktik pengamalan herba ini, kita tidak boleh ambil dia bersifat symptomatic treatment. Sakit kulit, hanya sapu untuk ubat kulit saja. Kita tidak boleh begitu. Ya, sebab kita ini, dia tujuan pengambil herba ialah untuk meningkatkan immunity, mempertingkatkan sel darah putih untuk merawat masalah kulit. Jadi oleh sebab itu selalunya Allah jadikan antiseptik, itulah antibiotik. Guna untuk luar, guna untuk makan. Cantik di luar, bagus di dalam. Itu dia punya filosofinya. Jadi oleh sebab itu maka selalunya kalau Pak Haji sebut masa dululah, cantik di luar, bagus di dalam ni apa dia? Pegaga. Selalunya sinonimnya pegaga. Pegagan. Sebab apa? Dia antiseptik, dia juga antibiotik. Dia antivirus. Jadi oleh sebab itu, maka kita boleh gunakan untuk luar dan gunakan untuk dalam. Kita tak boleh bergantung satu-satu kepada luar saja. Dia mesti ambil dengan bentuk makanan juga. Misal kata, orang luka, kita nak sapukan minyak gamat. Bisa kita sapu minyak gamat? Bisa, sembuh. Tapi lebih baik kita makan daripada kapsul gamat. Dan luka ini bukan hanya luka di dalam, di luar, tapi ada luka di dalam. Luka di luar nampak di tangan, luka di dalam siapa tahu. Itu dia punya bahasa dia. Luka di dalam siapa tahu, luar kita nampak lah. Itu peribahasa. Jadi macam mana nak hilangkan luka sebelah dalam itu? Itulah dia herba tu. Misalnya apa dia? Pegaga. Luka luar antiseptik, luka dalam menutup luka di dalam. Hebat kan herba ni? Sebab itu Pak Haji katakan, kita kalau herba ni dibenarkan untuk berlomba lari dalam satu garisan yang sama dan tidak diletakkan peraturan itu mengikut doktrin pengubatan alopati, tapi mengikut doktrin pengubatan alamiah, Pak Haji lihat bahawa orang akan kembali pada herba. Pasti akan kembali pada herba. Tetapi oleh kerana kita tak dapat untuk memperkatakan ini dalam segi doktrin pengubatan moden yang ada pada hari ini, kerana pengubatan moden ini dia perlu kepada dokumen. Dia perlu kepada apa disebut sebagai data klinikal. Data klinikal ini manalah nenek-nenek kita, moyang-moyang kita, kakek-kakek kita boleh buat data klinikal. Mereka pun duduk dalam hutan gulung jerai. Nak buat macam mana? Tetapi kalau kita masuk ke hutan, tiba-tiba dipatuk ular, belum sampai ke hospital, ke rumah sakit, mereka sudah mengambil daun lalu meletakkan pada bahagian yang patut itu, sembuh dengan izin Allah. Apakah itu tidak boleh dijadikan sebagai salah satu daripada cara untuk perawatan? Apakah kerana dia tidak ada data klinikal, daun itu kita biarkan berada dalam hutan belantara, dimakan oleh kera dan monyet semata-mata? Itulah dia yang Pak Haji nak masukkan dalam TV nanti, ialah apa tu? Disebut sebagai TV Pak Haji. Tunggu nanti. Siarannya sangat menarik. Masuk hutan, masuk rimba, ke pulau, ke bukit, ke gunung. Ke mana lagi? Semua tempat lah. Yang susah, yang jarang kita lihat. Baik, itu kuliah kita. Faham ya? Antiseptik adalah antibiotik, antivirus. Jangan pisahkan. Kalau dalam dunia hari ini dia pisah. Pak Haji ulang sekali lagi ya. Bahawa yang pertama dia panggil antiseptik. Guna untuk luar, untuk kulit, membran mukosa. Itu pemisahan hari ini. Yang kedua dia panggil apa? Disinfect
disinfektan. Ini guna untuk meja, di spray apa sebagainya itu. Yang satu lagi dia panggil antibiotik untuk makan. Dalam herba. Tidak. 3 in 1. 3 in 1. Hebat. InsyaAllah. Sebelum tu Pak Haji nak ulang, Pak Haji nak sebutkan pemenang-pemenang. Pemenang yang pertama ialah pemenang bagi mereka yang kongsi, share, like dan share. Macam tu. Like dan share. Kemudian yang telah banyak, ya, ada 3 daripada negara luar, daripada Malaysia lah, maksudnya Indonesia 3, Malaysia 3. Tetapi hari ini ada 2 Indonesia, 1 Thailand dan 3 Malaysia. Pak Haji nak umumkan di sini, ya. Yang Malaysia ialah Nur Aliza Omar. Tahniah pada Nur Aliza Omar. Terima kasih daripada Pak Haji kerana tolong share pada teman-teman. Alhamdulillah. Begitu juga Fazli Ahmad dari Malaysia, juga terima kasih daripada Pak Haji dan semua kita punya jajaran. Bahasa Indonesia, jajaran kepimpinan kita. Masya Allah. Begitu juga Puan Kam Nur Iman. Yang selalu Pak Haji lihat ada tu. Banyak aktif dan sebagainya. Dan daripada Thailand, satu daripada Thailand iaitu Amani Siengge. Sanggai. Minta maaf lah. Amani ni sebut tak kena ni, minta maaf ya. Tapi nama dia macam itulah. Amani Sienggai. Ya. Pak Haji bukan tahu sangat menyebut nama-nama Thailand ni. Walaupun ibunya Pak Haji boleh cakap Thai. Ini tahulah. Ini namanya air panas. Air panas ni dalam bahasa Thai dia panggil Namron. Namron air panas. King Namron, minum air panas. Itu di antaranya. Kemudian begitu juga dengan di Indonesia iaitu Sunan Abu Aqilah. Ya, Sunaan Abu Aqilah Indonesia. Dan ni leader kita Pak Helmi Hirdianto. Ya, apa khabar Pak Helmi? Terima kasih. Pak Helmi dapat hadiah juga. Alhamdulillah pada hari ini. Masya Allah. Itu pengumuman yang pertama. Nanti hubungi admin, nanti hubungi Pak Jo. Ya, hubungi untuk kita hantarkan hadiah-hadiahnya daripada sana. Ya, Alhamdulillah. Begitu juga dengan hadiah 2 pos Black Radit ni kita akan hantar kepada pemenang-pemenang POC Pak Haji, POC. Ya, ada 10 pemenang daripada Malaysia dan 10 pemenang daripada Indonesia. Hebat ni. Yang hantar ni ramai sekali. Susah untuk menentukan siapa pemenangnya. Kerana semua bagus-bagus. Tapi walau macam mana pun, inilah 10 pemenang daripada Malaysia, iaitu Nur Hayati Abdul Kadir. Kalau tak salah Kak Yati. Daripada Gombak. Muhammad Izzat Fauzi. Rabiatul Adawiyah binti Said atau Shu'aib. Yang keempat, Sarina Ahmad. Yang kelima, Asnah PK Mustafa. Yang keenam, Wan Muhammad Salim bin Haji Wan Hassan. Tahniah Wan yang telah dapat. Yang ketujuh, Hajah Fauziah Hamzah. Ya, Alhamdulillah. Yang ke-8, Razali bin Safar. Ini suami isteri dapat hadiah. Alhamdulillah. Yang ke-9, RHM Pokok Sena, Abang Leh kita. Tahniah Abang Leh dapat hadiah. Ya, 2 pos Black Radit. RM100 tu Abang Leh. Dan ini dia Kak Hajar Rosnah binti Hamid daripada Perlis. Ni wakil Perlis ni ada ni. Alhamdulillah. Tahniah ya. Tahniah. Begitu juga dengan 10 pemenang daripada Indonesia. Pak Haryo Suroyo. Alhamdulillah Pak Haryo. Udayana Sucitra. Nurdin Malino. Alhamdulillah. Dedi Harmolis. Ya. Alhamdulillah Pak Jarud Supriyanto. Alhamdulillah Pak Jarud daripada Jogja. Alhamdulillah, kalau tak salah ya. Jika salah nanti betulkan balik. Muhammad Nasir. Alhamdulillah. Pak Suprapto.
Terima kasih kerana guna POC. Pak Siti Maimunah. Ibu Siti Maimunah. Maaf. Ya, Ibu Siti Maimunah. Bapak Lokman Kahfi. Alhamdulillah. Dan Bapak Heri Yusnanto. Bagi 10 pemenang Indonesia ini, hubungi saja dengan wadir kita, Pak Jo. Dan 10 pemenang Malaysia, hubungi saja dengan GM kita, GM Izham kita, insya-Allah, untuk menuntut hadiah-hadiah ini. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan yang Pak Haji nak buat supaya kita dapat faham. Hari ini kita belajar tentang antiseptik. Besok kita akan belajar lagi satu selama 60 kuliah tentang penyakit, 60 penyakit. Jadi Pak Haji harap sangat-sangat supaya kita dapat memahami cara gunanya. Ini misalnya daripada minyak penawar rimba ni, kita titis tempat sakit. Kalau kena bisa binatang, titis pada perakapas basah, letakkan dekat situ. Titis dalam air, minum. Dua-dua sekali kita lakukan. Begitu juga dengan minyak bubur. Kalau kena api, kenapa kita rinjis. Dan ini juga kita buat sapu untuk di tapak kaki, untuk lembut-lembutkan di tapak kaki yang Pak Haji dah ajarkan. Ini juga untuk minum, untuk buangkan racun dalam tubuh badan, untuk asam urat, gout dan sebagainya. MPH juga sama. Begitu juga dengan minyak habatus soda. Boleh digunakan untuk luar, gunakan untuk minum. Terbaik untuk penyakit kencing manis kerana mempunyai krom yang tinggi. Anti-Rex. Anti-Rex. Kita guna untuk letak di luar. Begitu juga dengan kapsul gamat. Kapsul gamat itu boleh dibuka kapsulnya, diletak di atas tempat luka, lagi cepat. Dan begitu air gamat, boleh juga untuk minum. Kapsul gamat boleh minum. Ya, air gamat, kapsul gamat, minyak gamat. Itu boleh kita gunakan. Bismillah. Begitu juga kita gunakan ini sepang. Ni yang Pak Haji tunjukkan, sepang. Itu di antaranya boleh kita gunakan membagi. Membagi seperti mana Pak Haji sebutkan. Satu lagi jangan lupa, Pak Haji lupa. Apa dia? Spirulina. Sebagai antiseptik terbaik. Spirulina. Okey. Tadi Pak Haji berjanji nak ajar bagaimana cara membuat antiseptik di rumah. Mudah saja dengan menggunakan tanah liat putih. Tanah liat putih. Lalu dijadikan dia, dibancukan air, diambil air beningnya itu, itulah antiseptik terbaik mengikut sunnah Nabi SAW menggunakan tanah. Atin, tanah. Air itulah dibuat semprot. Ya, untuk membunuh kuman. Cuba kita lihat satu hikmah. Ya, kenapa kucing ataupun anjing ketika dia BAB, buang air besar, kenapa dia akan pergi cari tanah? Kemudian dia akan tutup dengan tanah tersebut. Siapa yang ajar padanya? Siapa bagi insting itu kepadanya? Kenapa dia tutup dengan tanah? Sebab nak membunuh semua keracunan bakteria di dalam kotoran tersebut. Hebat. Allah yang membuatkan ini sebagai satu perkara yang sangat-sangat boleh memberikan kepada kita kesan keinsafan tentang besarnya Allah SWT. Terima kasih semua yang mengikuti. Lebih menarik besok ikuti perbincangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.